الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Syahid dalam kita membahaskan berkenaan ijaz Al-Quran Al-Karim. Sedang pendengar sekalian, Allah berfirman dalam sebuah firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. Ayat yang bermaksud, dalam mereka bertanya wahai Muhammad tentang peristiwa ataupun tentang fenomena perempuan yang haid. Katakanlah wahai Muhammad, haid itu merupakan perkara yang sakit, yang menyakitkan. Maka hendaklah kamu wahai lelaki menjauhkan diri, mengelakkan diri bergaul dengan perempuan yang haid. Wala taqrabuhun, dan janganlah kamu menghampiri mereka melainkan mereka telah pun bersih dan bersuci daripadanya, yakni haid. Dan setelah mereka itu suci daripada haid, mandi wajib dan sebagainya, adalah kamu ini bergaul dengan mereka mengikut ketentuan yang Allah arahkan kepada kamu. Sesungguhnya Allah itu menyintai insan-insan yang banyak bertaubat dan juga hamba-hambanya yang gemar menyucikan diri. Baik tuan sekalian, ayat ini tuan sekalian menggambarkan kepada kita fahamannya ialah tentang mafhum berkenaan kewajipan kepada setiap Muslim untuk tidak mendekati perempuan yang haid, perempuan yang didatangi haid, yang merupakan fitrah bagi setiap anak wanita, anak-anak Adam. Setiap insan ataupun setiap wanita ada yang dah baligh akan didatangi haid. Itu fitrah mereka. Maka Islam mengatakan bahawasanya perempuan yang ada haid, sama ada ia isteri ataupun ia hamba kepada lelaki itu, maka lelaki tersebut, suaminya ataupun tuannya, haram untuk bersetubuh dengannya. Maka tuan sekalian, ini adalah fahaman ataupun kepercayaan ataupun satu amalan yang Allah anjurkan kepada kita, dan ia diamalkan dan diolah oleh ulama fiqh mengatakan ianya adalah haram. Ada antara mereka seperti mazhab Hambali mengharamkan di antara lelaki dan perempuan ataupun suami isteri hubungan, yakni hubungan persetubuhan sahaja. Namun bagi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengharamkan langsung sebarang hubungan ataupun sebarang pergaulan di antara lutut dan pusat tanpa sebarang alas ataupun kain. Sampai begitu sekali. Kenapa? Kerana mereka mengharamkan agar jangan jatuh ke dalam persetubuhan yang haram ketika haid. Maka tuan sekalian, itu dari segi perbahasan fiqh yang mereka ambil, mereka olah daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula pandangan ulama-ulama kedoktoran, ulama-ulama sains berkenaan pengharaman ini? Maka tuan sekalian, kalau kita lihat ulama-ulama ataupun cendekiawan Eropah yang bukan Islam, sarjana mereka mengatakan ya, pada awalnya mereka tidak menemukan apakah perlu dijauhkan diri daripada perempuan yang haid. Maka akhirnya mereka menemukan bahawa sebenarnya haid ini benar satu perkara yang menyakitkan bagi wanita. Maka tuan sekalian, secara ringkasnya kita lihat, ulama kita mengkaji mengapakah perlu diharamkan persetubuhan ketika haid. Maka kata setengah pengkaji Islam, maka mengkaji bahawasanya ketika haid itu di mana perempuan ataupun setiap wanita itu memiliki rahim. Kita faham, rahim itu memiliki saluran ataupun dia punya salutan, dinding-dindingnya. Dan ketika haid tuan sekalian, dinding tersebut akan mengeluarkan darah. Dan darah tersebut tuan sekalian, kalau kita ambil, kalau kita kaji ataupun kita letak di bawah mikroskop,
dan kita lihat apakah yang terhasil daripada makroskop tersebut ialah kita mendapati darah tersebut memiliki satu bakteria atau satu kuman, dalam bahasa kita mudah, kuman yang mudah untuk dijangkiti kepada benda lain, dan juga membolehkan rahim juga mudah dijangkiti oleh bakteria luar ataupun kuman-kuman luar. Oleh itu diharamkan lakukan jima ataupun persetubuhan antara lelaki dan perempuan, suami dan isteri ketika haid, kerana dikuatiri kekuatan rahim wanita itu tak kuat untuk menanggung bakteria yang dibawa oleh unsur-unsur luar. Maka disitulah hikmah rahsia Allah mengharamkan persetubuhan ketika haid, tuan-tuan sekalian. Baik tuan-tuan sekalian, puan sekalian, kita lihat lagi. Itu dari segi kesihatan yang mungkin baru dipertemukan oleh ulama sains, sedangkan Islam telah pun mengharamkannya sejak awal lagi. Dan kita lihat tuan-tuan sekalian, dari segi psikologinya pula. Allah mengatakan qul huwa azan. Haid itu sakit. Haid itu kita katakan menyakitkan, tidak menyesakan. Bagaimana? Ialah bagaimana haid itu perempuan yang dijangkiti ataupun mengalami haid, sudah pasti ianya tidak akan stabil emosinya. Itu benda yang biasa. Tapi bukan selalulah ketika kemuncaknya. Dia akan menghadapi sedikit gangguan emosi, bukan gangguan yang hebat, tidak, tapi mereka akan tidak selesa. Allah mengatakan azza itu tak selesa, tak menyenangkan dan sakit dan sebagainya. Maka benarlah itulah Allah mengatakan qul huwa azza. Baik tuan sekalian. Kemudiannya kita lihat sebuah kisah berkenaan tentang haid, di mana dianjurkan satu muktamar, satu convention berkenaan sains. Dan datang seorang pengkaji Islam, dia membentangkan tentang haid dan sebagainya. Dan kata pengkaji Islam ini, di dalam convention tersebut yang dihadiri oleh ribuan saintis, ribuan cendekiawan yang bukan Islam. Kata sains Islam ini, mereka mengatakan, kata pengkaji Islam ini, dia kata kami dalam Islam telah pun mengenali, telah pun tahu akan pengharaman bersetubuh dengan perempuan yang haid sejak dahulu lagi. Dan Allah mengatakan tak boleh. Qul huwa azan fa'tazilun nisa. Hendaklah kamu ni jangan menggauli isteri kamu yang sedang haid. Dan hari ini dengan ilmu moden barulah dipertemukan bahawasanya benar haid ini memiliki banyak implikasi buruk jikalau dilakukan persetubuhan dalamnya. Dan itu baru sahaja dipertemukan oleh saintis-saintis barat. Sedangkan ramai kita sebagai seorang Islam kita faham itu merupakan asas kepada ilmu kita. Orang yang haid, yang nifas tidak boleh digauli, tidak boleh dipersetubuhkan. Maka tuan sekalian, ada di antara pengkaji yang bukan Islam dalam convention tersebut yang mendengar ayat tersebut, maka langsung dia mengatakan, adakah benar ini dalam Quran Al-Karim sejak dahulu lagi? Kata lelaki itu benar. Kami telah pun tahu sejak dahulu lagi bahawasanya haram untuk seorang lelaki itu bersetubuh dengan isterinya ketika haid kerana masalah yang akan berlaku. Maka langsung perempuan tersebut telah pun peluk Islam kerana mereka percaya bahawasanya Quran ini mengandungi ajaran yang bukan daripada ilmu manusia, bahkan ia merupakan ajaran Tuhan yang Allah jadikan untuk kebaikan manusia sejagat hinggalah kepada hari kiamat. Baik tuan sekalian, ini merupakan sedikit sebanyak berkenaan tentang mengapakah Islam mengharamkan lelaki untuk bersetubuh dengan manusia ataupun dengan isterinya yang sedang haid kerana implikasi-implikasi yang buruk yang akan berlaku yang mengakibatkan emosional, kesihatan dan sebagainya. InsyaAllah nanti kita akan bertemu lagi dalam perbahasan yang lainnya insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layari www.amrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita AMR.